الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita sambung muka surat 89. Qala al-musannif rahimahullah wa li subhil jumu'ah alif lam mim tanzil surah sajdah wa hal ata surah al-insan ولسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة قل يا أيها الكافرون والإخلاص. Untuk subuh Jumaat sunat bagi imam dibaca alif lam mim tanzil surah sajdah dan hal ata 'alal insan surah al-insan. Ini biasalah no. Cuma Imam Malik dia kata imam ni sekali-sekala tinggalkan surah sajdah sekali-sekala. Tak sah baca surah sajdah sekali-sekala. Pasal apa? Takut orang awam ingat wajib baca surah sajdah. Surah sajdah tu sunat, bukan wajib. Jadi elok jugalah cadangan Imam Malik tu. Apatah lagi kalau subuh tu lambat, orang nak pergi kerja, maka eloknya baca surah biasa lah. Kalau subuh awal, eloklah kita baca surah sajdah rakaat pertama, rakaat kedua surah al-insan. Dan bagi salat sunat maghrib, sunat ba'diyah maghrib lah maksudnya ni, sunat subuh 2 rakaat tawaf dan sunat istikharah, surah yang terbaik ialah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kita tengok dalil di bawah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Sajdah dan surah Al-Insan di dalam solat subuh pada hari Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat solat sunat subuh surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah. Anak Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar, dia kata aku memerhati bacaan Nabi SAW sebanyak 20 kali. 20 pagi. Dia cuba perhati, dia cuba dengar, dia pergi dekat-dekat nak dengar Nabi baca surah apa, sunat subuh. Baginda membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dalam 2 rakaat salat sunat ba'diyah maghrib dan juga 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh, sebelum subuh, sunat subuh lah kita panggil. Nabi baca qul ya qul wallah, menjadi kegemaran Nabi lah qul ya qul wallah ni. Termasuk juga sembahyang witir kalau buat 3 rakaat, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat akhir tu qul huwallahu ahad. Ini kita panggil warid. Surah-surah yang menjadi kegemaran Nabi ini dipanggil warid. Nabi pilih dengan wahyu dan bimbingan daripada Allah, tentu ada rahsianya. Jadi janganlah kita tukar surah yang lain. Elok dah tu surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Begitu juga Nabi kita kalau jadi imam maghrib malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, Nabi kalau jadi imam maghrib, Nabi akan pilih surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad.
Siapa-siapa yang jadual jadi imam hari Khamis malam Jumaat, Maghrib tu elok sangatlah baca Qul Ya dan Qul Huwallah. Jangan tukar surah lain. Kemudian kita tengok lagi wa yundabut tartil wa tadabbur, sunat membaca dengan tartil dan tadabbur. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan cara yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Itu kena mengajilah. Mengaji Quran bersanad. Sebutan kita macam yang Allah mahu. Malaikat Jibril ajak kepada Nabi Muhammad ajak kepada para sahabat, dan sanad tu sambung menyambung sampai kepada guru kita. Kita baca. Sebutan kita tu betul, makhraj, tempat keluar huruf betul, dengung, panjang, pendek, nipis, tebal, semua betul. Itu makna tartil. Dengan memelihara makhraj huruf dan hukum hakam tajwid. Allah juga berfirman dalam surah Sad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Maksudnya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan tadabbur ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Erti tadabbur memerhatikan makna ayat dan memahaminya dengan kefahaman yang membangkitkan keimanan dan kekhusyukan. Sampai dia ta'athur, dia terkesan dengan ayat tu. Itu makna tadabbur. Jadi tadabbur ni, dia punya langkah pertama dia, kena faham makna ayat. Fahmul ma'ani. Quran perkata, dia boleh terjemah. Itu langkah pertama. Kemudian dia faham tafsir. Sampai ke satu peringkat dia dapat menghayati Al-Quran tu sampai terasa dalam hati. Ta'athur. Wa tukrahu surah li ma'mum. Makruh bagi makmum yasma'u qira'atal imam, yang mendengar bacaan imamnya untuk membaca surah. Dalam sembahyang berjemaah, makmum makruh baca surah. Makmum baca Fatihah sudah. Ada dua sebab di sini kita letak nota kaki. Yang pertama kerana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kamu mendengarnya dan berdiam diri, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi imam baca surah, tugas makmum dengar dan diam. Bagi tumpuan kepada surah yang imam baca. Makmum makruh baca. Contohlah makmum ni dia hafal surah Sajdah, pagi Jumaat imam baca surah Sajdah, dia pun nak baca sama. Makruh, mengganggu bacaan imam. Hadis di bawah ni, pernah Nabi Muhammad jadi imam, ada makmum yang turut baca surah yang Nabi baca. Dia pun kalut nak baca juga. Habis sembahyang Nabi tegur. Nabi kata boleh jadi juga kamu juga turut membaca surah di belakang imam. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, kamu jangan membaca surah selain surah Al-Fatihah. Itu makmum baca Fatihah saja. Kerana sesungguhnya tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Memadai makmum baca Fatihah saja, jangan baca surah. Kalau nak semak tak apa, macam bulan Ramadan ada Quran, makmum semak bacaan imam. Bukan baca, semak, tengok aja. Nak baca, bacalah hati je. Bacalah hati je. Kalau kita baca dengan mulut, kita makmum kita makruh. Tak patut kita buat macam itu. Maka jika sembahyang itu bacaannya perlahan seperti salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar kita tak dengar suara imam, maka imam dan makmum baca surah. Rakaat pertama dan kedua salat zuhur dan asar, imam baca surah, makmum pun boleh baca surah, sunat. Pasal dia tak mengganggu imam
dan dia tak dengar pun bacaan imam. Maka jika sembahyang itu bacaannya perlahan seperti zuhur dan asar, atau sembahyang itu bacaannya kuat tetapi makmum tidak mendengar bacaan imamnya kerana jauh, atau pekak, makmum ni pekak, dia tak dengar apa imam baca, ataupun PA system tu ada problem, imam baca bunyi cerit, tak dengar, bising je, makmum tak dengar pun apa imam ni baca apa ni, tak dengar, terganggu dengan mikrofon ataupun PA yang rosak. Maka ketika itu sunat makmum membaca surah. Fatihah dah baca, ada masa baca surah sama. Kalau kita boleh dengar surah imam, suara imam yang jelas, tak sah duk rajin baca surah, memadai baca Fatihah sahaja. Jadi dia kata sini, kalau makmum tak dengar bacaan imam kerana makmum duduk jauh, atau makmum pekak, atau mikrofon ada problem, maka disunatkan kepada makmum begini membaca surah. Begitu juga sunat bagi makmum membaca surah jika dia mendengar bacaan imam dan dia tidak memahaminya, kurang jelas. Macam mikrofon rosak, saat dengar, saat tak dengar, saat dengar, saat tak dengar, dia terganggu. Dalam keadaan macam tu, makmum ni jangan buang masa saja, baca surah. Tapi nanti bila imam rokok, makmum ni baca surah tak dan habis imam rokok, makmum kena rokok terus lah. Sebab yang wajibnya Fatihah, surah tu sekadar mengisi masa. Bila imam rokok, makmum jangan perhabis surah tu, rokok terus. Faham tak? Makmum rokok terus. Ini perlu kita beri perhatian. Selalunya bila sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat hajat tu imam akan bagi kaifiat. Imam kata sembahyang sunat hajat, contohlah, dia berbeza lah. Tu imam ni dia beza-beza kaifiat lah, berdasarkan pengalaman masing-masing. Imam kata kita akan sembahyang sunat hajat, rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian kita baca Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Contoh, Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Kita pun sembahyang hajat, lepas habis Fatihah kita pun baca lah Qul ya ayyuhal kafirun. Imam bagi kaifiat, bagi tazkirah, kata 7 kali. Kita baca baru 4 kali, imam dah rokok terus. Jangan duk betul-bendui pi baca sampai 7. Bila imam rokok terus. Kerana Fatihah dah habis dah. Surah ni sunat. Rokok sama imam tu wajib. Jangan sibukkan dengan surah. Jangan perhabis. Imam rokok terus. Ni kena tahu. Sebab ada juga ramai yang betul-bendui bila orang bagi taklimat, kita baca Fatihah rakaat pertama, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Lagi tak cukup 7 kali dia tak rokok. Tu dia tu betul-bendui jahil. Sepatutnya orang yang bagi taklimat ni pun kena sebut, saya cadangkan baca Fatihah, lepas tu saya cadangkan Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Siapa yang boleh baca 7 kali, alhamdulillah. Siapa yang baca tak cukup 7 kali, imam rokok, terus rokok kena tambah macam tu. Baca 4 kali, 3 kali imam rokok, terus rokok. Jangan terlampau betul-bendui berpegang dengan Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Rakaat kedua pun serupalah. Imam kata dalam taklimat rakaat kedua kita baca Fatihah, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad. Katakan 5 kali lah, 5 kali. Jangan kita betul-bendui 5. Kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, sekali ke 2 kali imam dah rokok terus. Faham tak? Begitulah sembahyang zuhur asar pun. Sembahyang asar biasanya makmum akan baca Fatihah. Kemudian kalau ada masa, makmum akan baca wal asr lah, sesuai dengan asar tu. Baca Fatihah, imam tak rokok lagi, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim wal asr. Imam rokok terus. Jangan duk gagah nak perhabis surah Al-Asr. Nak habiskan surah Al-Asr tu sunat. Rokok sama imam wajib, rokok terus. Wal asr, Allahu akbar, rokok terus. Boleh faham tak? Okey.
Mengikut pendapat yang sahih, kalau kita suara imam, surah yang imam baca tu tak jelas, bunyi, tak berbutir, kita sunat baca surah. Jika salat sunat hari raya tak sempat takbir 7 kali, imam dah rokok, bagaimana ustaz? Rokok tu wajib. Takbir 7 tu sunat hai'ah, tak takbir pun tak apa, sengaja tak takbir pun tak apa. Nah, yang penting kita baca Fatihah. Kita main lambat, kita takbir sembahyang raya main lambat, takbir baca Fatihah berapa ayat yang dapat, imam rokok, terus rokok. Kalau sembahyang mayat dia tak ada rokok, tapi dia ada takbir. Kita main sembahyang mayat lambat, kita Allahu Akbar takbir, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imam dah takbir kedua, kita terus takbir kedua. Maknanya kita masbuk dalam sembahyang jenazah. Masbuk dalam sembahyang jenazah ni macam masbuk dalam sembahyang biasa. Cuma bezanya sembahyang biasa kita baca 1-2 ayat, imam rokok, kita terus rokok. Sembahyang jenazah dah kita masuk saf tu terlambat, kita baca Fatihah 1-2 ayat. Berapa ayat lah yang kita dapat baca, imam takbir ke bukan rakaat, no? Imam takbir yang kedua, kita terus takbir yang kedua. Macam tu. Jangan duk perhabis, Jangan duk perhabis Fatihah tu. Dah tak sempat nak habis, jangan perhabis. Imam tanggung Fatihah kita. Kemudian kalau kita sembahyang jenazah, imam bagi salam, kita baru takbir 2 kali, imam dah bagi salam, kita tambah takbir ketiga dan takbir keempat. Seperti mana sembahyang fardu, imam bagi salam, kita mangkit berdiri tambah rakaat. Sembahyang jenazah bukan tambah rakaat, tambah takbir. Serupa je, cuma beza rakaat dengan takbir. Lepas imam bagi salam, kita tambahlah takbir kita, bagi cukup 4 kali. Baik, kita sambung. Wa yutawwalul ula 'ala tsaniyah, sunat bacaan surah pada rakaat pertama lebih panjang dari surah pada rakaat kedua. Kalau kata 30 ayat, eloknya 20 ayat rakaat pertama, 10 ayat rakaat kedua. Rakaat pertama tu bagi panjang lebih daripada rakaat kedua. Jangan songsang, rakaat pertama baca pendek je, rakaat kedua baca panjang. Itu tak kena tu. Kita tengok dalil dia ada di sini. Yang tadi Nabi ada tegur sahabat yang baca surah di belakang Nabi. Kata daripada Imran bin Husain, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat az-zuhri aw al-'asri faqala ayyukum qara'a khalfi bi sabbih isma rabbikal a'la faqala rajulun ana wa lam urid illa al-khair qala qad 'alimtu anna ba'dakum lajaniha. Rawahu Muslim. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kami salat zuhur atau asar, ini bagi syakkur rawi, perawi ragu-ragu. Kami sembahyang zuhur atau asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat, Nabi bertanya, siapakah di kalangan kamu yang membaca surah Al-A'la di belakang aku tadi? Nabi baca surah Al-A'la, ada juga orang yang duk ajuk bacaan Nabi di belakang. Nabi tanya siapa? Lalu seorang lelaki berkata, saya yang membacanya dan tiada yang saya mahu melainkan untuk kebaikan. Saya yang baca, tapi niat saya untuk kebaikan. Bukan nak ganggu Nabi, niat. Yalah, niat nak baca, mungkin nak peringat hafalan, mungkin tak mau bagi lupa, tapi niat tidak menghalalkan cara, no? Niat tidak menghalalkan cara. Baginda bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebahagian kamu ada yang mengganggu aku dengan bacaan surahnya. Walaupun niat yang baik, tapi orang panggil pada dalam bahasa Arab, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Al-ghayah dalam kaedah
tujuan yang baik, la tubarrirul wasilah, tidak menghalalkan cara. Baik, soalan daripada Puan Rosni. Untuk solat jenazah, kalau kita masbuk, kita kena ikut bacaan Fatihah dulu atau ikut imam? Kita ikut susunan kita. Kita main lambat, kita ikut kita takbir. Takbir yang wajibnya niat apa? Sembahyang jenazah fardu kifayah. Sembahyang mayat fardu kifayah. Takat tu pun tak pada. Allahu Akbar. Ikut turutan kita, Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu. Iftitah memang tak disunatkan dalam sembahyang jenazah. Kalau nak baca a'udzubillah, itu disunatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca Fatihah. Tengah-tengah duk baca Fatihah, imam takbir. Kita pun tak tahulah takbir ke berapa. Yang penting kita berhentikan Fatihah kita terus takbir. Allahu Akbar. Ikut susunan kita. Lepas kita Fatihah, kita baca apa pula? Selawat kan? Kita selawat ke atas Nabi. Kemudian imam bagi salam. Kita sambunglah takbir ketiga, kita doa kepada mayat, Allahumma ighfir lahu. Dan takbir keempat tidak wajib baca doa, tetapi sunat. Takbir keempat sunat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian kita bagi salam. Jadi siapa yang terlambat datang sembahyang jenazah, dia bukan ikut apa imam duk buat. Imam duk tengah selawat ke apa, tak, dia ikut dia. Lepas takbir, ikut tertib, ikut turutan biasa. Lepas takbir Fatihah, lepas takbir lagi selawat, lepas takbir lagi doa, lepas takbir keempat boleh bagi salam terus. Tetapi disunatkan takbir keempat tu sunat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kalau tak baca pun tak apa. Yang wajibnya doa pada takbir ketiga. Baik. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, hadis sahabat baca surah sampai terganggu Nabi, Imam Nawawi berkata, muka surat 92 lah, Imam Nawawi berkata, Nabi mengingkari bacaan surah lelaki itu kerana suaranya yang terlalu kuat sehingga mengganggu orang lain. Bukan Nabi mengingkari atau melarang bacaan surah. Bahkan di dalam hadis ini menunjukkan para sahabat selalu membaca surah di dalam solat sirriyah. Sembahyang zuhur asar tak apa baca surah. Bukan tak boleh langsung baca surah, boleh dalam keadaan-keadaan tertentu yang kita cerita tadi, boleh makmum baca surah. Dan hadis ini menjadi dalil sunat membaca surah bagi imam dan makmum pada sembahyang yang diam tu, zuhur asar. Okey. Hukum ini di sisi mazhab kita. Baik. Kemudian kita tengok tadi surah pada rakaat pertama afdalnya lebih panjang dari surah rakaat kedua. Bacaan kita ni dia punya volume suara sound kita tu pun, kalau kita belajar betul-betul halusi fiqh, dia ada beza antara suara baca Quran, Fatihah tu Quran lah, surah pun Quran. Suara bacaan Quran kita beza dengan suara doa qunut. Dengar elok. Suara baca Quran sebaik-baiknya kita bezakan dengan suara doa qunut. Maksudnya apa? Suara imam baca Fatihah tu kuat, derah. Baca surah pun kuat, derah. Baca qunut tak kuat sangat, tak derah sangat. Slow sikit daripada Fatihah dan surah. Baca Fatihah, contoh kita baca Fatihah tera ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka qunut pelan sikit. Ejah bagi pelan sikit. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini pun kena ambil kira juga sebagai seorang imam yang mempelajari fiqh, faqih. Imam terbaik ialah afqah, yang reti hukum hakam. Ni yang kadang-kadang dia baca Fatihah tak derah mana, surah tak derah mana, main qunut dia semangat. Allahumma hdina fi man hadait. Terkali tu. Kalau dia baca surah
suara dia sama dengan kunut, tu sama. Boleh lah gagah lagi. Ni dah dia kali teri. Fatihah pelan, surah pun pelan, tak semangat pun. Kunut Allahumma hdina fi man hadait, terkali teri. Nampak sangat. Nampak sangat. Nampak apa tu? Nampak tak mengaji lah kan. Nampak tak mengaji. Kita hak mengaji ni pakat-pakat jadi imam. Fatihah kuat, surah pun sama kuat dengan Fatihah. Bukanlah sampai jerit-jerit kuat tu. Nanti baca kunut pelan sikit bagi ada al-farq baina qiraatil al-Quran, baina tilawatil Quran wa du'a al-qunut, fi farq. Ada beza. Ada beza no? Tapi suara tu lah kontrol lah. Kalau tak boleh kontrol tak payah. Boleh dah mengaji boleh. Ini semua sunat, bukan saya kata wajib. Ini semua sunat. Ini afdal, ini caranya. Ini kaedahnya, panduannya macam tu. Qala al-musannif rahimahullah. Kita sambung. Kita tengok muka surat 92, ada hadis di situ kita baca. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، رواه البخاري. Artinya daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah di dalam 2 rakaat permulaan salat zuhur. Pada rakaat pertama, rakaat kedua baca surah. Pada rakaat pertama baginda memanjangkan bacaan surah dan memendekkan bacaan surah pada rakaat kedua. Dan kadang-kadang baginda memperdengarkan ayatnya. Zuhur kadang-kadang sajalah Nabi baca beritakan sikit bagi orang boleh dengar. Sebab sahabat nak tahu zuhur Nabi baca apa. Seperti mana Nabi kita masuk tandas, Sayyidina Anas ada bersama Nabi. Nabi nak masuk tandas, Sayyidina Anas sediakan air. Nabi sengaja baca kuat sikit doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubu bukan khubthi, bukan sukun ba dhammah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi baca kuat sikit pasal apa? Lita'lim, kerana nak ajak Sayyidina Anas. Nanti Sayyidina Anas akan riwayatkan kepada kita. Kalau Nabi baca terlampau pelan, orang tak tahulah kan. Begitu. Baik. Khubuth tu bukan khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Khubuth jamak khabith. Aku berlindung, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada khubuth. Khubuth tu jamak. Syaitan-syaitan jantan yang jahat, yang keji. Wal khaba'ith, khaba'ith jamak khabithah. Khabithatun, khabithatani, khaba'ith. Khabithun, khabithani, khubuth. Khubuth ni jamak dia macam usud. Asadun, asadani, usud. Khabithun, khabithani, khubuth. Banyak orang ajak budak-budak kecil di pra taski pasti ajak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Salah tu. Ba tu tidak sukun, dia ada dhammah dia. Khubuthi wal khaba'ith. Baik. Walau fatal masbuq rak'atan fatadarakahuma ba'da salam nudibat as-suratu fihi masiran. Yang ini pun saya sentuh dah pagi tadi. Jika orang masbuk terlepas 2 rakaat. Jadi masbuk ni ada 2 pengertian. Pengertian pertama, masbuk ni dia baca surah, dia baca Fatihah baru sekerat imam dah rukuk. Itu pun dipanggil masbuk. Masbuk yang kedua ialah imam bagi salam, dia kena bangkit tambah rakaat. Okey, macam tu. Jadi masbuk di sini maksudnya dia kena bangkit tambah rakaat.
Jika orang masbuk terlepas 2 rakaat, kemudian dia menambah 2 rakaat itu selepas imam memberi salam. Imam bagi salam, dia makin tambah. Makin tambah ni pun orang duk tanya juga. Imam bagi salam, bila kita nak bangkit berdiri tambah rakaat? Ada 2 jawapan. Kalau nak jawab hak harus pun boleh, nak jawab hak afdal pun boleh. Harus tu kurang pahala, afdal tu pahala lebih. Imam bagi salam, kita nak bangkit tambah rakaat bila kita nak bangun. Jawab hak harus dulu. Harus bangun selepas salam imam yang pertama. Imam bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Harus dah nak bangkit berdiri tambah rakaat. Tapi kalau nak jawapan afdal, pahala lebih, ini yang terbaik sekali. Imam bagi salam pertama dan imam selesai memberi salam yang kedua, baru kita bangun. Faham tak? Baru kita bangun. Okey. Bangun lepas imam bagi salam ni, saya nak ulang balik, nak bagi mudah. Saya sebut dalam bentuk nombor. Imam bagi salam, kita ada rakaat lagi nak bangkit berdiri, dia ada 4 hukum. Imam bagi salam, ada 4 hukum. Kita kena bangkit berdiri, ada 4 hukum. Hukum pertama, harus kita berdiri lepas imam bagi salam yang pertama. Imam bagi salam yang pertama, tak dan imam bagi salam yang kedua, kita berdiri dah. Harus. Hukum kedua, afdal. Afdalnya imam bagi salam pertama dah, dan imam juga dah bagi salam yang kedua, kita pun cepat-cepat bangkit berdiri. Ini hadha afdal, ini afdal. Hukum ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga, hukumnya makruh. Makruh tu begini, imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, kita kena bangkit berdiri tambah rakaat. Kita melambat-lambatkan berdiri saja. Imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, kita tak mau berdiri lagi, duduk. Relax, tak berdiri-berdiri lagi, duduk lengah-lengah berdiri, makruh. Makruh ni sekiranya waktu imam bagi salam tu, kita ni dah rakaat kedua. Imam bagi salam tu, imam tahiyat akhir tu, kita rakaat kedua. Maknanya kita memang betul-betul tahiyat awal. Kalau kita lambat-lambat berdiri, imam dah bagi salam pertama, salam kedua, kita duk buat lambat, lengah-lengah lagi, makruh. Solat batal tak? Tak batal. Tapi kurang pahala, makruh, Allah tak suka. Makruh. Hukum keempat, haram dan batal. Haram dan batal ni, imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, kita duduk tu bukan rakaat kedua. Makna kata kita rakaat pertama, kita baru solat 1 rakaat tu, kita duduk tahiyat akhir dengan imam. Atau rakaat ketiga. Bukan rakaat kedua lah. Kalau yang tu, imam dah bagi salam kiri kanan, kita duduk buat lambat lagi. Lepas 3-4 minit baru kita bangkit berdiri. Sedangkan duduk kita tu rakaat pertama atau rakaat ketiga. Duduk hak ganjil lah, senang cakap, kita duduk pada rakaat yang ganjil. Kalau kita duduk buat lambat berdiri, haram lagi, batal solat. Kena bangkit cepat-cepat, pasal kita duduk tu hanya sekadar meraih duduk imam. Imam rakaat keempat, kita baru rakaat pertama. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, rakaat pertama mana ada tahiyat. Faham tak? Jika belum habis bacaan tahiyat, tak habis pun kena bangkit berdiri dengan segera. Kalau kita rakaat pertama atau rakaat ganjil lah, 1 atau 3, imam bagi salam. Contohnya, kadang-kadang dia tak ada dapat rakaat apa lagi, dia baru main Allahu Akbar, dia takbir. Imam tahiyat akhir, dia turun duduk. Dia belum dapat apa-apa rakaat tu, kosong je. Dia duduk-duduk tu, dia baca tahiyat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri. Cepat-cepat bangkit berdiri. Sebab duduk kita tu bukan rakaat kedua. Kalau rakaat kedua awalnya, rakaat kedua boleh lambat sikit bangkit berdiri, tetapi makruh. Nak afdal, salam pertama, salam kedua, terus bangkit berdiri. Nak harus, salam pertama tu, kita dah lepas salam pertama nak bangkit berdiri, harus. Lepas salam kedua, afdal. Hukum melambat-lambatkan berdiri ada 2. Bergantung kepada duduk kita tu, rakaat kedua ke rakaat berapa. Kalau kita dah rakaat kedua, maknanya macam duduk tahiyat awal lah bagi kita rakaat kedua.
dah bagi salam kanan kiri, kita sakgia berdiri, sakgi dulu, relax dulu, itu makruh. Tapi kalau kita belum dapat apa-apa rakaat, atau kita sedang berada pada rakaat pertama, atau kita sedang berada pada rakaat ketiga, ikut bilangan kita ni, ikut rakaat ketiga, aku nak mangkit berdiri hak keempat, imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, kita duk buat lambat, tak mau mangkit berdiri, yang tu haram, batal solat kita. Boleh faham no? Macam tu. Faham ke tak faham? Tak faham penat. Alhamdulillah, harap faham. Ada orang, saya dah dapat satu video, dia tekan imam bagi salam pertama, kena berdiri dah. Siapa tak berdiri kira lambat, nanti batal dah. Berdiri ni lepas salam kedua, salam pertama harus saja. Nah, kita nak lepas salam kedua tu baru berdiri. Faham no? Imam bagi salam pertama nak berdiri, terpulang, harus ini terpulang. Siapa nak berdiri, berdirilah. Tapi kita kempen semua kita tak usah berdiri lagi. Tunggu bagi imam selesai betul-betul solat. Solat pertama, salam pertama tu selesai dah. Tapi biarlah dia bagi salam yang kedua. Gopoh apa sangat, dia bagi salam yang kedua, kita pun tekan tangan kita bukit. Lambat tu nisbah berapa minit ustaz? Lambat ni uruf lah. Uruf orang kata lambat-lambat. Imam dah bagi salam kanan kiri, dia seminit pun kira lambat. Tunggu apa lagi? Kita ada lagi beberapa rakaat lagi tak settle, duk tunggu apa? Jadi saya pun tak tahu nak kata lah berapa minit ni, kena tanya jabatan fatwa lah. Masing-masing istafti qalbak, tanya diri kita, lama ke tak lama? Okey, baik. Kita tengok soalan. Salam. Kita kena tambah rakaat, tetapi kita terlupa bagi salam sama dengan imam. Okey, bagi salam. Lepas itu baru teringat, la ilaha illallah, imam bagi salam, kita pun bagi salam. Lepas itu baru dia teringat. Itu yang cara duduk tu, imam duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kita tak mau bagi lupa. Kita jangan duduk tahiyat akhir, kita duduk iftirash. Iftirash daripada farsh. Apa ni? Iftarasha ni mafrush, firash. Daripada perkataan firash, hampak kaki kiri, duduk atas kaki kiri, jangan duduk atas lantai. Iftirash daripada perkataan firash, duduk atas kaki, insya-Allah tak lupa. Kalau lupa juga macam mana, dia duduk atas kaki kiri pun dia terlupa, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas tu dia baru teringat, bukan sapu muka dah, dia tepuk dia baru teringat. Dia cepat-cepat kena mangkit berdiri lah. Cepat-cepat mangkit berdiri. Kemudian nanti di hujung solat dia nanti tu, atas ketaksiran dia, kecuaian dia memberi salam pada bukan tempat salam, ada cuai, ada lalai di situ, tak dinafikan, maka sunat dia cover balik dengan buat sujud sahwi. Maka sunat dia buat sujud sahwi. Kalau dia tak buat pun tak apa. Sebab tu kita tekan, maka sunat dia buat sujud sahwi. Sujud sahwi untuk apa? Untuk menampung kecuaian dia bagi salam awal sangat, tak dah sampai salam pun bagi salam dah. Okey nah? Macam tu. Faham? Alhamdulillah Ustaz Faisal, barakallahu fiik. Boleh ke kita baca tahiyat sampai habis kerana lama masa? Kita yang nak mangkit tambah rakaat, kalau nak baca sampai habis tu harus, tetapi afdalnya kita baca jangan habis. Sebab semayang kita tak habis lagi. Kita baca sekadar tahiyat awal. No? Sampai asyhadu an la ilaha illallah kat jari, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kat selawat kat Nabi Muhammad je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, full stop di situ. Tunggu imam bagi salam pertama, imam bagi salam kedua, kita mangkitlah. Mangkit dengan cepat tu dapat pahala afdal. Kalau lengah, ada yang makruh, ada yang batal solat. Saya dah huraikan dah tadi. Bergantung kepada rakaat. Keberapakah kita duduk itu ketika imam bagi salam tu? Rakaat kedua kah atau bukan rakaat kedua? Baik. Kalau apa tu rakaat, kalau tahiyat akhir tersilap bagi salam kiri dulu,
Apa patut kita buat? Terima kasih. Oh, tahiyat akhir dia pergi beralih ke kiri dulu. Tak apa. Sebab yang kata rukun sembahyang ialah at-taslimatul ula, salam pertama. Salam kedua sunat. Jadi yang rukunnya itu ialah salam. Adapun beralih ni dia bukan rukun, dia sunat hay'ah. Al-iltifat ila al-yamin, ila jihatil yamin. Beralih, menoleh ke kanan ke kiri, itu sunat hay'ah. Jadi silap la ba'sa bih, tak apa. Tak perlu kita buat sujud. Tak boleh buat sujud sahwi ya. Tak boleh buat sujud sahwi sebab dia sunat kecil yang dipanggil sunat hay'ah. Bahkan saya pernah melawak lah dengan satu jemaah, kata silap di Masjid Bakar Arang. Seorang imam ni dia nak bagi salam. Salam tu rukun, beralih ke kanan tu sunat. Kalau tak beralih langsung pun tak apa, janji dia mengucapkan Assalamualaikum. Tersilap pergi beralih kanan dulu kemudian ke kiri, tak apa, la ba'sa, ma fi muskilah. Saya pernah buat contoh, ada orang lagi sempoi ni, dia bagi salam, dia langut Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama langut Assalamualaikum warahmatullahi, tunduk pula dah. Tak apa, janji bagi salam. Nah, janji bagi salam. Macam itulah rukun sembahyang ada duduk. Rukun tu duduk. Cara duduk, posisi duduk tu sunat. Duduk atas lantai, duduk atas kaki iftirash, duduk atas kaki kiri, pacak kiri kanan tu semua sunat. Ada ramai juga yang duduk selang act tu. Tak apa, dia duduk lah, cuma tak memenuhi kriteria duduk sunnah. Duduk tu rukun. Kaifiyatul julus, cara duduk, cara tu sunat. Duduk sila boleh, janji duduk. Duduk sila, duduk macam orang duduk menghafal Quran, duduk juga. Cuma satu je yang tak dinamakan duduk, iaitu bertinggung. Cangkung, kita kata bertinggung tu duduk. Tapi dalam istilah Arab itu bukan duduk. Duduk mesti punggung rapat ke sesuatu, ke kaki ke lantai ke, apa pun nama duduk. Jadi duduk itu rukun dalam sembahyang. Duduk untuk antara dua sujud kena duduk. Duduk sila boleh, duduk macam makan nasi, bertimpu semua boleh. Cuma kalau nak dibincang sunat, ada cara dia lah. Duduk iftirah itu afdal. Ketika tahiyat akhir duduk tawarruk itu lebih afdal daripada duduk-duduk yang lain. Baik. Tersilap pergi beralih belah kiri lah. Tak pernah jumpa lagi lah orang beralih belah kiri. Tak apa. Yang saya bisa jumpa ni, orang tawaf buka bau kanan. Ada hamba Allah ni dia pergi buka bau kiri. Dan dia pun tak sedap kot. Dia pusing 7 pusingan. Tapi lawak jugalah. Dalam ramai-ramai orang buka bau kanan, hang seorang pergi buka bau kiri. Tak tahulah. Mungkin bau kanan dia ada kurap ke apakah dia malu nak buka ke. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Ataupun dia terlupa lah. Dia terlupa. Jadi itu tidak jadi sebarang masalah. Okey, dia sebut sini, kalau kita imam bagi salam, kita mangkit tambah 2 rakaat lagi, maka 2 rakaat lagi yang kita tambah tu, kita sunat baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Contoh asak tadilah, asak dia sembahyang lambat, dia berjemaah tapi lambat. Imam rakaat ketiga baru dia join. Jadi rakaat ketiga dia baca Fatihah, imam pun baca Fatihah jelah rakaat ketiga. Rakaat keempat dia baca Fatihah. Imam bagi salam, dia kena mangkit tambah 2 lagi, rakaat 3 dan 4. Waktu tu dia dah tak terikat lagi dengan imam. Dia baca Fatihah dan sunat dia baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Bagus kan? Ada soalan macam ni hidup lah. Dipanggil hayatul ilmi bil mudzakarah, kata ulama. Ilmu akan hidup dengan bincang. Tanya, saya jawab. Kalau saya boleh jawab lah, saya tak boleh jawab. Kita tanya lah ustaz-ustaz yang boleh jawab. InsyaAllah. Kalau makmum tak sedap, beri salam dulu daripada imam. Subhanallah, awalnya bagi salam. Macam mana ustaz? Kalau dia tersilap, dia buat dulu, dia bagi salam dulu, lepas tu baru dengar imam bagi salam. Dia nak dapat pahala Jumaat, dia bagi salam sekali lagi. Tak sengaja kan? Kalau sengaja bagi salam dulu daripada imam, batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Bila tak sengaja, tak batal. Kalau sengaja, batal. Tapi ada kecuaian di situ, eloklah dia buat sujud sahwi. Dia tersilap, dia ingat imam bagi salam dah. Dalam surau tu ada orang masuk surau pergi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan imam. Ada orang pergi macam tu. Dia pun ingat imam, dia bagi salam. Lepas tu baru dia tersedap. Allah, imam tak bagi salam lagi. Okey, dia tunggu.
Ditunggu imam, nanti imam bagi salam. Sunat dia buat sujud sahwi atas ketaksiran dia tadi, kemudian barulah dia bagi salam. Last sekali baru bagi salam. Imam tak payah buat sujud sahwi lah, dia seorang lah kalau nak buat sujud sahwi, boleh. Sebab dia cuai, dia lalai. Ketika tahiyat awal, okay, tersalah baca sampai habis bacaan tahiyat akhir, tu pun tak apa. Tahiyat awal sekeratnya, tapi baca sampai hujung. Penat lah, tapi taklah membatalkan solat dan tidak perlu sujud sahwi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Meraihkan soalan jawapan ringkas tapi jelas alhamdulillah. Jadi macam itulah no. Tahiyat awal kita baca sekeratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat awal ni dia kata at-tashahhudul awal mabniun ala takhfif. Itu kaedah dia. At-tashahhudul awal, tasyahud awal, Arab kata tasyahud, kita kata tahiyat. Tasyahud awal mabniun ala takhfif, berkonsepkan ringkas. Tak payah baca panjang-panjang. Kita simpan wa ala ali sayyidina Muhammad tu dalam tahiyat akhir. Sebab wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat kat keluarga Nabi itu sunnah ab'ad yang kita akan buat dalam tahiyat akhir nanti. Tahiyat akhir. Macam tu. Baik. Wa yajharul imamu wal munfaridu fi subhi wal jumu'ati wal 'idain wal istisqa wa khusufil qamar wat tarawih wal awlayain min al maghrib wal 'isya wa yusirru fil baqi. Imam dan orang yang solat seorang diri sunat membaca dengan suara yang kuat. Baca kuat, saya sebut dah tadi, baca Quran kuat, baca qunut beza sikit, qunut pelan sikit, supaya volume suara kita tu kita boleh kontrol. Ini pun ramai orang tak ambil peduli bab ni. Dia baca Fatihah, dia baca qunut sama aja suara. Yang lebih pelik lagi, Fatihah baca pelan, surah pun tak berapa kuat, main qunut semangat apa orang tak tahu. Terahnya baca qunut. Tak salah tu bukan batal dah. Tak kena dengan ilmu. Fatihah kuat, surah kuat, qunut pelan sikit daripada Fatihah dan surah. Ini tugas imam lah. Baik. Imam dan orang yang solat seorang diri sunat membaca dengan suara yang kuat pada sembahyang subuh, Jumaat, 2 hari raya, minta hujan, gerhana bulan, tarawih dan 2 rakaat permulaan daripada solat maghrib dan isya. Semua kita tahulah. Dan membaca dengan perlahan pada rakaat yang berbaki. Rakaat 3, 4 baca pelan. Dalil semua ada di bawah ni. Maghrib Nabi baca kuat, isya, subuh, sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari dah baca pelan lah. Gerhana matahari, naik hajat pun baca pelan. Hajat baca pelan. Ada orang tanya sembahyang tahajud, Ustaz, tahajud ni kena tidur dulu. Tidur malam, tidur dulu baru jaga buat tahajud. Tidur tu tak mesti lama, tidur sat tak apa. Yang penting tidur lena, lelap, dia boleh sembahyang tahajud. Tahajud ni bacaan dia wabtaghi baina dzalika sabila. Tidak terlalu kuat sehingga ganggu orang tidur dan tidak terlalu pelan. Sederhana. Macam kita duk baca Fatihah selalu, teramana tahajud, qiyamul lail kita tu kita pelankan daripada selalu. Dia panggil wabtaghi baina dzalika sabila. La tajhar bi salatika, jangan terlalu kuat bacaan salat tahajudmu, wala tukhafit biha, jangan terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Pilihlah pertengahan antara kuat dan pelan. Itu untuk sembahyang tahajud. Dia untuk sembahyang duha pelan, sembahyang zuhur asar pun pelan. Itu semua kita tahulah. Dalil-dalil sunat memperlahankan bacaan ini ada muka surat 95. Boleh tengoklah situ. Kalau sembahyang zuhur dan asar ni Nabi baca pelan. Sahabat hanya dapat melihat, kata Nabi baca ni bittirabi lihiyatihi, rahul Bukhari. Sahabat kata kami melihat janggut Nabi bergerak-gerak. Surah tak dengar tapi janggut dia bergerak. Mana Nabi baca perlahan. Kemudian muka surat 96. Ni bab qada. Qada hari tu kita sebut dah kan, ada yang tanya. Jadi kita dah sebut dah bab qada. Qada ni subuh kita boleh qada petang asar ni. Subuh kita boleh qada malam.
dia tengok kita qada bila. Subuh, kalau kita qada waktu sekarang, bacaan kita pelan. Sebab sekarang ada matahari. Tapi subuh, kalau kita qada lepas maghrib ke, lepas isya ke, matahari tak ada bulan, kita baca kuat. Jadi qada dia mengikut waktu qada, bukan waktu solat yang kita nak qada tu. Dia tengok nak qada bila, nak qada malam ke nak qada siang. Tapi kuat tu untuk lelaki saja ke ustaz? Ya, untuk lelaki je. Imam baca kuat. Kalau jemaah perempuan, ustazah dia bolehlah bagi makmum dia berdengar suara dia. Tapi jangan kuat sangatlah. Boleh. Imam okey, baik. Kalau ustazah semayang dengan jemaah perempuan, dia boleh kuatkan sedikit suara dia. Yang kita duk baca kuat-kuat ni semua imam tu laki lah. Ustaz, jika surah dibaca banyak ayat dah, imam sendiri tak mampu teruskan ayat seterusnya, afdal terus rokok atau tukar surah lain sebab rakaat kedua tak mampu sambung, surah terlupa. Kalau terlupa rokok tu ialah terlupa, makmum sunat tegur dengan niat tasbih, niat zikir. Tapi kalau tak boleh juga ke, rokok tu ialah rokok tu. Ataupun ambillah satu surah yang sempurna, qul huwallahu ahad, takkan nak lupa juga kan. Yang lupa ni selalunya surah panjang-panjang. Itulah saya pesan baca surah pendek-pendek supaya boleh habis. Jadi bila dia baca surah panjang, lekat, tak boleh nak sambung, cari surah pendek, baca qul huwallahu ahad, insya-Allah dia ingat, habiskan rokok. Rakaat kedua baca surah yang lain pula. Jika solat malam atau solat siang, solat malam ni contoh maghrib isya. Solat malam ke solat siang ke yang ditinggalkan dan diqada pada waktu malam, qada waktu malam, maka sunat dibaca dengan suara yang kuat. Tetapi jika solat siang atau solat malam yang ditinggalkan dan diqada pada waktu siang, maka sunat dibaca dengan suara yang perlahan. Ini kita dah huraikan dulu. Boleh je semayang malam qada siang, boleh je semayang siang qada malam. Isunya sekarang nak baca kuat kan nak baca pelan. Tengok qada bila, bukan tengok qada apa. Bukan tengok qada semayang apa, tapi tengok qada dalam waktu apa. Waktu yang ada matahari atau ada bulan. Kalau kita qada isya pukul 3 petang, maka baca pelan saja. Kalau kita qada zuhur pada waktu malam, maka elok kita baca kuat. Kuliah pun kadang terlupa ustaz. Subhanallah, ketak jadi imam lah, lupa juga tu rokok lah. Kalau duk baca juga lagi berpeluh, makin rosot, orang panggil makin rosot. Dia tersimpul, dia rosot, dia jadi lagi teruk lah. Kalau macam tu, rokok je lah, jangan duk gagah, jangan duk nak pi juga, tak boleh pi datuk. Kecuali jika diqadakan solat dalam waktu subuh. Boleh qada waktu subuh. Sebelum subuh qada atau lepas sembahyang subuh boleh qada. Yang haramnya sembahyang sunat lepas sembahyang subuh, qada tak haram. Qada tak haram. Maka sunat dibaca dengan suara yang kuat secara mutlak. Sebab subuh ni dia siang dah, subuh tu siang dah tapi belum ada matahari. Qada apa-apa solat dalam waktu subuh, subuh tu dah pagi dah. Siang dah betul, tapi belum terbit matahari, maka bacaannya sunat kita kuatkan. Okey, maka sunat dibaca dengan suara yang kuat secara mutlak, sama ada solat yang ingin diqada itu solat sebelah malam atau siang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah bacaan selawat dalam qunut diakhiri dengan wa alihi wa sahbihi ajma'in? Boleh, tak ada masalah. Yang kata qunut tu berdiri, kemudian ada puji Allah. Berdiri itu lepas pada rokok, berdiri yang tidak tu. Kemudian ada puja-puji Allah, ada minta-minta dekat Allah. Kemudian kita tutup dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in pun boleh, ataupun wa baraka wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pun boleh, tak ada masalah. Selawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi, barulah dia jadi qunut. Kalau kita tertinggal mana-mana satu, kita baca qunut tapi tak sampai kat selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, maka ada rompong di situ,
Qunut kita tu tak lengkap, nanti sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Qunut yang lengkap ialah berdiri selepas i'tidal. Qunut yang lengkap ada puji Allah, majmu'ah baina tsana'i wa talab. Puji Allah ada, minta ke Allah ada. Puji, minta, kemudian tutup dengan selawat salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kalau kita nak gabungkan sahabat Nabi lagi baguslah. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok kita sambung pada pukul seperti biasa 7 pagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kitab ni kitab yang Al-Faqir terjemah, kitab Tanwir Al-Masalik. Dah masuk juzuk yang kedua. Juzuk pertama pun kita ada rakaman bab taharah. Sekarang juzuk kedua bab solat. Boleh order, saya boleh post. Kalau nak beli di Sungai Petani mungkin ada di Maktabah Darussalam, Bandar Laguna, mungkin ada. Boleh cari di sana insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.